Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, insya-Allah pagi ni saya bercadang untuk bawa satu tajuk 20 kesilapan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Cantik tak tajuk tu? Maksudnya kita cuba buat checklist beberapa kesilapan yang dicatat ni 20. Tak tahu hari ni kot sempat 2 je. Maksudnya kita nak cek dan nak elakkan daripada kita melakukan kesilapan ini di bulan Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam sentiasa berzikir kepadamu. Bantulah kami dalam memperingatimu, ya Allah. Bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan ibadah kami, bersyukur kepadamu dan akhlak kami, ya Allah. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan para alim ulama, ya Allah. Wa amitna bimauti syuhada. Ya Allah, matikanlah kami sebagaimana kematian para syuhada-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan penghuni syurga-Mu dan janganlah Engkau campakkan kami sebahagian daripada penghuni neraka-Mu. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan ini dengan kesudahan yang baik dan jauhilah kami daripada fitnah kematian yang buruk, ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, hidupkanlah kami, berikanlah nyawa, berikanlah kami, ya Allah, kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan kali ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Pada pagi yang barakah ini kita nak bincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu kita nak bincang tentang beberapa kesilapan. Disenaraikan di sini dalam 20 kesilapan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan, dan kemungkinan besar kita sendiri pun ada melakukannya. Jadi sekarang kita nak bagi perhatian supaya Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik. Ceramah Ramadan dah merata-rata kita dengar, betul atau tidak? Ihya Ramadan, macam-macam tajuk, betul kan? Ada tajuk tu andai ini Ramadan yang terakhir, disampaikan oleh almarhum Datuk Seri Tuan Guru Ustaz Haji Abu Hassan Din Al-Hafiz, Masya Allah. Itu tajuk yang diberikan oleh almarhum pada malam terakhirnya di muka bumi Allah ini. Sekarang sudah pun berada di bawah bumi. Maksudnya sebelum ni atas tanah, sekarang di bawah tanah. Tapi mudah-mudahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, para pejuang agama Allah itu mati, mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi pada malam terakhirnya berada di muka bumi ini, dia menyampaikan tajuk seandainya Ramadan ini yang terakhir. Tetapi rupanya Ramadan yang terakhir bagi almarhum adalah yang tahun lepas. Jadi kita pun ni belum tak ada siapa yang boleh jamin
Ramadan untuk kali ini walaupun tinggal 3 hari. Tak ada siapa di kalangan kita boleh jamin boleh jumpa Ramadan kali ini. Ada orang 3 hari sebelum, ada yang 3 jam sebelum, ada yang 3 minit sebelum, ada 3 saat sebelum meninggal dunia, sebelum masuk ke bulan Ramadan, start waktu maghrib tu, ataupun kita panggil gerbang pintu Ar-Rayyan. Kita nak masuk ke gerbang pintu Ar-Rayyan. Jadi marilah sama-sama kita sedekahkan, kita memberi hadiah bacaan Al-Fatihah ila hadratin nabiyyina al-Mustafa wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, syahidin wa syuhada, mujahidin wal mujahidat, wa li ummahatina ya Allah, wa li abaina ya Allah, wa khususan ila anfusina, wa khususan ila almarhum Datuk Seri almarhum Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bincangkan pasal tajuk tadi itu 20 kesilapan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, memasuki Ramadan dengan hati yang kotor. Memasuki Ramadan dengan hati yang kotor. Itu yang pertama. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka sesungguhnya beruntunglah orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Jadi orang yang beruntung di bulan Ramadan nanti, orang yang dapat segala tawaran Allah di bulan Ramadan nanti adalah orang yang menyucikan diri dia sebelum Ramadan. Jadi kita lihat pada diri kita. Kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, lakukan 2 perkara ini sekurang-kurangnya. Memperbanyakkan istighfar. Berapa kali? Paling kurang 500 kali sehari. Setiap kali solat fardu, lakukanlah 100 kali. Buat secara rutin lebih kurang 3 hari lagi. Hari ini hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, insya-Allah kita akan berpuasa. Jadi tinggal 3 hari, walaupun biasa memang kita buat istighfar, tapi lipat gandakan. Istighfar ini tingkatan yang paling rendah lah, maksudnya dalam proses menyucikan hati. Banyak lagi amalan-amalan lain, kan, solat taubat ke, solat tasbih ke dan sebagainya. Macam-macam lagi kaedah kita nak membersihkan hati. Tapi sekurang-kurangnya kita lakukanlah rutin istighfar sebanyaknya sebelum masuk Ramadan. Kemudian yang kedua, perbanyakkan meminta maaf. Tadi minta ampun dengan Allah, meminta maaf dengan orang-orang yang terdekat maupun yang jauh. Sekiranya kita aktif bersosial di FB ke, di Instagram ke, di WhatsApp ke, minta maaf dengan hati yang tulus. Jangan diikat dengan kata-kata yang tidak ikhlas tu. Kan? Bang, saya minta maaf betul-betul dengan awak. Saya memang banyak buat salah, saya ada kekurangan yang banyak. Saya akui. Itu ayat yang daripada hati dengan ketulusan. Nampak ketulusan tu. Kalau ayat yang kurang tulus sikit tu, yang biasa kita sebutkan, kita ikat dengan kalau-kalau tu. Bang, minta maaf lah, kot-kot ada buat salah. Kalau ada buat salah, mana tahu tanpa sedar saya ada buat salah. Memang sedar pun buat salah, tapi ulang juga, kan. Jadi atas dasar sedar, bila minta maaf dengan rasa sedar, dengan rendah hati, dengan tulus, barulah maaf tu jadi nilai dia tinggi. Kalau nak berbasi-basi tu, maksudnya kita belum mengakui betul-betul kita buat salah. Seolahnya kita ni tak salah, yang salah suami kita tu.
Jadi kadang tu bang, awak kena ingat, saya buat salah pun memang ada kaitan dengan awak. Contoh lagilah dahsyat. Kalaulah awak ni suami yang baik, saya akan jadi isteri yang baik. Awak kan ketua, saya penolong. Kesimpulannya awak yang salah. Jadi macam tu pula. Ataupun dia cakap, bang, awak tak nak kau minta maaf. Macam tu, bersyarat pula. Nak minta maaf dengan seseorang, bila orang tu tak balas dengan minta maaf, kita pula balas macam tu. Dah awak tak nak minta maaf, tak payah nak ikat, nak bersyarat. Orang yang ikhlas meminta maaf, minta maaf tanpa syarat. Kalau orang tu tak balas dengan minta maaf juga, membawa maksud Allah nak jaga kesucian, keikhlasan kita minta maaf. Kalau kita mengarap, maksudnya tak berapa ikhlas lah tu. Okey. Jadi dengan cucu pun minta maaf. Banyak ni kan salah dengan budak tu. Ingat mentang-mentang jadi wan, boleh ada kuasa besar kan. Jadi cucu minta maaf, dengan anak minta maaf, adik beradik minta maaf. Masya Allah, nak bawa ke mana rasa marah tu? Tak ada sedikit pun menguntungkan. Masa depan kita lebih berharga daripada kemarahan kita. Masa depan tu bila? Syurga Allah lah. Syurga Allah. Esok kalau kita tahu betapa mahalnya nilai memberi maaf dan meminta maaf, kita nak jadi orang yang selalu beri maaf walaupun orang tak minta maaf. Tapi hidup ni, sementara hidup nak ikut ego, terpulanglah kan. Okey, seterusnya. Jadi insya-Allah sebelum tu saya nak sebut juga contoh orang yang belum menutup aurat, jadi boleh cari tudung, pakai tudung. Walaupun niat tu nak pakai tudung di bulan Ramadan saja. Ustazah ni takkan macam tu kot. Tak apa. Tak apa kita nak cakap. Walaupun anda nak tutup aurat sempena Ramadan, silakan. Silakan. Dan kita jangan mengeji ataupun menghina orang yang buat keputusan begini. Jangan pula mulut kita ringan, alah Ramadan je dia pakai tudung, esok buka lah balik. Nanti bila tadarus jangan nak peli-peli orang. Ramadan baru muncul. Bila tarawih peli juga. Setahun sekali nak tengok dia datang masjid masa ni lah. Itu pun sebab nak makan percuma tu. Buka puasa tadi. Lepas tu dia nak moreh sebab dia tahu dia dah buat suwi tu, moreh mana yang paling sedap. Tu yang muka dia kat sini tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan yang keras dan juga Nabi Muhammad bagi peringatan juga. Jangan kamu meremehkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, Nabi sebut jangan meremehkan, menghina ataupun kita memandang rendah kepada suatu pun kebaikan, walaupun sekadar berwajah yang manis. Senyum. Kita tengok orang tu suka senyum, dengan semua orang senyum je. Kita pun cakap, kalau sedekah payah tu, senyum je dia tu. Baca Quran tak nak. Dan pernah dengar dia baca tu teruk benar, panjang pendek pun salah. Contoh, kita rasa kita yang baca Quran sedap ni, kita rasa banyak pahala, kita rasa subhanallah, kita belajar, kita berusaha. Kok dia tu kan, apa yang dia dapat, dia mengumpul banyak pahala apa? Pahala senyum. Sebab apa? Berwajah yang manis itu Nabi sebut sedekah sebagai satu sedekah. Ada orang bila masuk bulan Ramadan, dia punya nekat apa? Nekat nak wajah yang manis kepada siapa pun, tak nak marah-marah. Itu salah satu niat ataupun nekat yang bukan mudah. Nabi bersabda, Syahrul Ramadan Syahrul Sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru, Nabi kata, wasabri, Nabi kata, sawabuhul jannah. Dan pahala sabar itu adalah syurga. Jadi ada orang, walaupun kita nampak dia punya kuantiti, jumlah ibadah dia tak banyak di bulan Ramadan, tapi rupanya dia jadi orang yang sabar. Dia baca Quran mengangkat-angkat, dia malu, dia segan, dia sabar. Lepas tu dia sabar, dia tengok orang gelisah sebab di time dia baca orang gelisah sebab lama.
Kan pusing kanan, kan pusing kiri. Duk duk bercakap, duk tidur giliran dia. Sebab nak habiskan dia tu lama. Ya sabar, esok datang lagi. Yang tak sabar tu yang baca laju tu. Ni nak tadarus nanti kan. Dah habis tadarus tu, lambat kita sudah hari ni kan. Yolah, kalau dia tu datang memang lambat. Hari-hari pula tu datang. Tak tahu siapa dapat pahala ni. Dah bercakap pasal orang tu. Rupanya orang tu Allah datangkan untuk menguji kita semua ni. Boleh tak jaga lidah di bulan Ramadan? Jangan sekali-kali kita ni memandang hina ataupun memandang rendah pada sesiapa pun. Dan biasa kita mudah pandang rendah pada orang yang macam ni lah. Ada juga ketua tadarus ni jumpa saya. Ustazah, saya bukan apa. Ada seorang dua tu kan, siap kali Ramadan sama je level dia. Tahun lepas pun macam tu mengangkat, tahun ni pun mengangkat macam tu gak baca Quran. Dia tak ada usaha, ustazah. Kot setahun tu tak baca Quran, bulan Ramadan baru nak baca, saya tak tahu. Saya kata Hajah, sabar Hajah. Allah uji Hajah dengan orang sebegitu, Allah nak bagi pahala yang lebih pada Hajah. Pahala sabar dengan dia, pahala bersangka baik dengan dia. Mungkin pahala tu yang Hajah dapat lebih berbanding pahala jadi ketua tadarus. Subhanallah. Sebab sumber pahala banyak. Jangan anggap sumber pahala itu hanya daripada apa? Daripada ibadah khusus. Sedangkan Nabi ada sebut Allah tidak memandang puasa orang yang meninggalkan makan dan minum tapi tidak meninggalkan perkataan keji. Puasanya tak diterima oleh Allah. Puasa sah, cukup syarat, tetapi ibadahnya, puasanya tidak diterima oleh Allah sebab tak boleh tinggal perkataan keji. Orang perempuan mencabar 2 kali lah bulan Ramadan. Time tadarus sekali, malam tu sekali jumpa masa tarawih. Lepas tadarus dah habis dah awal, tapi dia berkumpul kan, borak pasal biskut raya. Lepas tu kau jangan beli biskut raya daripada orang tu, tak sedap. Tiap tahun dia buat tak sedap, tapi tak macam mana. Boleh bercakap pasal tokel biskut raya pula. Contohlah. Jadi nak sebutnya berhati-hati. Suami tanya, kenapa lambat sangat hari ni? Tadarus lambat, padahal dia bercakap dulu. Dah bertambah pula menipu suami pula. Kod ada kuliah hari tu pun dia salahkan ustazah datang lambat, dia pun balik lambat. Padahal dia leka borak tu masa kira, sambil kira berapa hasil hari ni kan, berapa sedekah apa semua tu, wallahu alam. Tak cakap orang ni saja ni, umum ni, masya-Allah. Jadi berhati-hati, masuklah kita ke dalam bulan Ramadan dengan hati yang bersih, insya-Allah. Minta maaf dan juga banyakkan istighfar. Kesilapan yang kedua, tidak membersihkan harta. Tak bersihkan harta. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, seorang lelaki yang menempuh perjalanan yang jauh, iaitu musafir. Kan antara doa yang makbul ada doa orang musafir, betul tak? Kemudian dia memakai pakaian yang lusuh dan dia dalam keadaan yang lapar. Maksudnya orang yang dhaif, pasu musafir pula, orang susah. Pada wajahnya jelas keletihan ataupun kusut masak. Lalu dia menadah tangan kepada Allah, meminta kurniaan daripada Allah. Lalu Allah tidak memakbulkan. Rasulullah kata, kerana dia tidak membersihkan sumber rizkinya. Maksudnya dia ni kalau ikutkan zahir tu, orang susah makbul doa. Orang musafir makbul doa. Masya Allah. Perjalanan yang jauh, dia menadah tangan meminta daripada Allah satu kurniaan daripada Allah. Nabi kata doanya ditolak kerana dia tidak menjaga rizkinya, kerana sumber rizkinya bercampur dengan yang haram. Jadi saya nak sebut antara riwayat para sahabat Nabi. Antaranya ada Anas bin Malik cerita, para sahabat bila sebelum masuk je bulan Syaban, mereka akan membersihkan harta mereka. Sekiranya yang belum bayar zakat sebelum masuk Ramadan. Carilah pergi Baitul Mal, pergi pusat kutipan zakat. Ataupun ada adik-beradik yang susah, bagi kat dia, ni saya kakak bayar zakat ni. Kod ada jiran-jiran yang susah apa semua, zakat kena sebut. Ramai orang kata, ustazah saya tak sebut zakat.
Saya bagi je, ni adalah sikit ni. Tak jadi zakat dia jadi sedekah. Kalau bayar fidyah pun kena sebut fidyah. Jadi benda tu ada angkat dia, sebut umum je, tak payah. Kalau kita di kaunter zakat, saja aku menunaikan zakat untuk menyucikan hartaku lillahi ta'ala sekian-sekian. Dengan orang kita sebut je, ni zakat ni 200. Ustazah, saya tak tahu anggaran zakat saya berapa. Sebab dulu masa berniaga nasi lemak, berniaga online, berniaga tu saya tak pernah bayar zakat. Dah 10 tahun saya berniaga, zakat perniagaan ada zakat dia. Jadi sekarang baru saya nak bayar zakat, saya nak kira saya pun tak ingat dah berapa jumlah. Saya kata tak apa, masa bagi tu sebut je zakat, kalau lebih Allah Maha mengetahui, jadi sedekah. Faham ya? Automatik jadi sedekah. Tapi kalau sebut sedekah tak jadi zakat. Jadi elok sebut je ini zakat ni. Jadi mungkin kita dah bagi-bagi tu kat orang ni, bayar bagi ni, mungkin dah terlebih pun Allah Maha mengetahui, Allah Maha menghisap, Allah Maha mengira, maka langsunglah ia jadi sedekah. Subhanallah. Okey, jadi bersihkan harta. Pertama, zakat. Zakat ni ada banyak. Zakat perniagaan. Ustazah, berniaga kecil-kecil nak kena bayar juga ke? Kalau kumpul setahun, ustazah kadang tak ada untung, kadang ada untung. Terpulang, kalau rasa macam tak yakin, pergi tanya Baitul Mal. Kalau sekian-sekian, saya nak ajar kira pun saya tak mahir bab kira zakat ni macam mana. Lepas tu, saya kata kalau kamu orang berniaga, zakat tu akan melipat gandakan keuntungan. Yakin. Maksud zakat adalah penyucian. Yang kedua, zakat membawa maksud bertambah-tambah. Sebab itu orang yang bayar zakat, insya-Allah rezeki dia bertambah-tambah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Harta yang Allah bagi, kudrat meniaga, apa pun itu datangnya daripada Allah. Allah uji sikit bayar zakat. Zakat ni bukan banyak sangat. Kalau pergi dekat Baitul Mal, gaji 7,000 boleh jadi RM50 saja. Gaji 5,000 pun. Bila dia tolak, dia akan tanya, ada tanggungan siapa-siapa tak? Ada bagi duit dekat mak. Ada bagi ni juga ni. Saya ada anak sekian-sekian. Oh, saya ada hutang sekian-sekian. Nanti dia akan kira, tengok-tengok tak banyak pun. Lepas tu kita nak bagi lebih pada orang lain, bagilah. Baitul Mal jangan kita tak bagi. Sebab institusi agama Islam yang perlu kita sokong. Sebab dia lagi meluas bagi tu. Okey, lepas tu yang kedua, tolong tengok harta kita ada bercampur dengan riba ke tidak. Contoh-contoh riba ni banyak. Hadis Nabi SAW akan tiba saatnya, waktunya. Umatku tidak akan selamat daripada riba, walaupun sekadar debu-debu riba. Nabi kata sampai satu zaman yang mana umat Islam ni tak boleh terlepas daripada riba. Jual beli hari ni memang bercampur dengan riba. Ada orang berusaha nak selamat daripada riba, pun tak selamat, dia terkena juga debu-debu riba. Jadi kenapa kita sebut tadi tu penyucian hati, minta ampun, minta maaf. Sekarang penyucian harta. Kita nak minta apa di bulan Ramadan? Nak minta syurga, nak minta itqum minan nar, nak minta keluarga bahagia, nak minta anak-anak soleh-solehah, nak minta rezeki murah. Tapi kalau harta bercampur dengan maksiat, harta bercampur yang kotor, doa kita tak makbul. Doa kita tersekat. Sebab itu kita rasa masuk je bulan Ramadan, Allah akan terima doa kita. Tapi Nabi dah ingatkan dalam banyak peringatan. Kalaulah makan kita daripada sumber yang haram, kalaulah zat makanan tu sumber yang haram, satu hal. Ayam yang kita beli ke apa ke, kita nak mudah. Cucu suka ayam upi pen, kita cakap. Budak-budak nak ayam upi pen. Ayam apa upi pen tu? Ayam drumstick tu lah. Bulan Ramadan ni pula kan, upi pen dia keluarlah cerita buka puasa, sahur. Ayam dia mesti ayam drumstick tu. Anak saya pun cakap nak ayam upi pen. Dia terpengaruh, tak apalah. Padahal Upipin tak puasa, memang tak ada, tak wujud pun kan. Tapi semangat dia tengok Upipin puasa, dia nak puasa juga kan. Tapi nak sama dengan Upipin, ayam Upipin. Jadi kita pula nak mudah, pergilah supermarket. Saya tak nak sebutlah supermarket mana. Dulu saya kerja bahagian halal.
Jadi kita kalau nak sebut boleh. Mana supermarket sekitar Seremban ni yang ramai sangat orang Islam kita pergi, dan ayam tu datang daripada rumah sembelih Cina. Macam mana pihak kami tahu? Sebab kita tengok invoice. Memang dia ambil juga bekal. Dalam plastik ada logo halal, beli yang tu makcik. Tetapi bila tengok invoice, masuk ayam ni ada juga rumah sembelih Cina. Yang mana dia letak ni orang panggil apa? Dia letak lambak tu. Bahagian-bahagian lambak tu. Bahagian drumstick je belaka. Lepas tu bahagian kepak je belaka. Bahagian ni je belaka. Faham tak? Yang tu saya nak tanya, ada dalam packaging halal tak? Tak ada. Tapi sebab kita nampak ada produk halal ayam tu, kita ingat semua halal. Kita jumpa toke, kita kata toke, mana boleh you jual ayam ni tak halal. Saya tak cakap halal, orang Islam mau beli, saya tak halang. Betul tak? Dah dia Cina, ikut dia nak jual apa. Memang kedai dia, memang supermarket dia, faham tak? Sebab itu ada orang, dia beli juga dalam packaging yang ada logo halal tu, sebab datang daripada rumah sembelih halal. Lepas tu dalam tu dah drumstick ada 2 ketul je. Jadi saya nak cadangkan, pergi supermarket yang memang confirm semua produk masuk mesti halal. Contoh Maidin. Maidin semua daging ke, ayam ke, walaupun yang lambak tu pun memang dia cek mesti masuk halal, sebab tokennya kita tahu Islam. Sebab itu ada orang kata, Ustaz saya nak mohon CJ halal. Sebab apa mendorong? Dia kata saya nak masuk kepek saya dalam Maidin, tapi Maidin syaratkan mesti mohon CJ halal dulu. Tapi orang kita ramai seramainya tetap pergi supermarket bukan Islam sebab murah. Murah tu banyak. Terutamanya peniaga. Sebab itu kita risau nak beli makanan buka puasa, sahur di tempat-tempat terbuka yang kita tak tahu. Bukan saya kata tak boleh pergi bazar ni, boleh. Tengoklah orang tu yang menjual tu rasa amanah tak, rasa boleh percaya tak dekat dia. Kalau orang kita kenal, okeylah. Kita rasa dia beli daripada sumber yang halal. Nampak tak tu? Bukan main-main tu. Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Nak senang, nak murah, silakan. Takut di akhirat kelak, hadis Nabi sebut, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih utama baginya. Jadi bersusah-susah dahulu, mahal sikit tak apa. Tetapi bersenang dalam kubur, bersenang di akhirat. Kita duduk minta doa malam Lailatul Qadar. Kita minta doa tarawih. Kita buat ibadah tu ibadah ni. Rupanya sumber rizki tu bercampur dengan yang haram. Doa ditolak, doa itu disekat, tersekat. Itu jelas hadis yang sahih. Jadi nak sebut, tolong cek harta kita keluar zakat ke tidak. Ada harta simpanan, ada barang kemas sampai siku Duk pakailah juga sebab nak elak zakat. Apa kena juga. Sebab yang tak kena zakat, uruf kebiasaan yang dipakai saja 2-3 urat tu biasalah. Ini sampailah siku, duduklah gigat bawa. Sebab dia kata kalau emas disimpan kena bayar zakat. Dan pakai ustazah. Habis ini selak pula kaki. Kan ni. Patutlah bila timbang berat, rupanya berat emas. Kan. Okey. Jadi kena tengok, mungkin ada barang kemas yang kita simpan ataupun jongkok emas yang simpan dalam bank dan sebagainya. Kena keluar zakat. Zakat pendapatan, pesan dekat anak-anak, nak masuk bulan Ramadan dah bayar belum zakat pendapatan? Bersihkan harta dulu. Walaupun rasa tak mampu, mak banyak sangat, dah 3 tahun tak bayar. Tak apa, kau bayar mana yang mampu sebelum Ramadan, jangan tak bayar langsung. Yang ketiga, tengok sofa kat rumah. Sofa tu kan, bahasa apalah ustazah ni. Sofa, TV, apa lagi? Pergi ke kedai CM. Tak nak sebut CM tu. Faham tak sebut CM? Saya takut kena saman di CM ni. Banyak kali dah saya sebut. Sebut selu-selu lah ya. Kok memes. Macam tu. Tapi dengar juga tu kan. Tapi saya rasa dia tak boleh nak saman saya kot kan.
Saya bagi contoh tapi banyak lagi kedai yang buat. Ansuran mudah beli perabot nak raya ni kan. Kalau pergi kedai biasa nak buat ansuran mana dia bagi? Saya pun beli juga sofa baru ni. Semalam pergi cari. Oh beria ustazah nak raya. Dah koyak sofa tu kan. Memang berapa kali dah mak cakap belilah. Tiap kali dia datang tak beli lagi ni kata. Dapat jumpa yang murah. Nak iklan juga tak nak iklan lah. Jumpa yang murah kan 700 800 tapi elok. Apa salahnya? Tapi kita cakap nak ansuran tak boleh. Tapi ada kedai yang buat ansuran. Saya sebut tadi tu kan, tak nak sebut dah tu. Kan? Yang tu sampai hari ni tak patuh syariah ya. Jual belinya riba. Beli main sedap duduk, pasang TV lah, lepas tu meja makan lah. Bila campur dengan riba 10 tahun guna, 15 tahun guna, dosa mengalir, na'udzubillah min zalik. Sebab beli dengan jual beli riba. Ada yang jumpa, ustazah macam mana? Memang dulu sofa kat rumah saya tu semua tu saya beli ansuran tu lah. Jadi sekarang ulama bincang cara penyucian harta-harta yang kotor. Perbanyakkanlah sedekah, boleh bagi ke baitul mal. Harta yang kotor itu boleh diguna pakai kepada fakir miskin, boleh. Kedua, bagi ke baitul mal, bagi tahu ini saya bersihkan harta yang kotor ni. Takkan nak buang pula sofa tu kan. Tapi kalau belum habis bayar, wajib carilah mana-mana, jual lah dulu barang kemas ke, bayar penuh wajib. Ini belum habis ni. Ada lagi ustazah 1 tahun. Jadi makcik buatlah macam mana? Tutup terus bayar cash, tak nak terlibat jual beli riba. Sebab amaran Allah pasal jual beli riba ni dalam Al-Quran Allah isytihar perang. Hadis Nabi, siapa yang terlibat dosa riba yang paling rendah umpama berzina dengan ibu sendiri. Belum pergi yang berat-berat lagi. Sebenarnya riba sangat berat tapi orang kita tak jaga. Masuk ke dalam Ramadan dengan harta bercampur dengan riba. Ramai yang beli motor dengan ayam kredit. Tersalah sebut ya. Contoh, itu pun tak patuh syariah ya. Banyak benda sebenarnya nak cek. Ibu-ibu sekalian yang duduk kat rumah ni kan, ustazah, saya selalu pergi rumah makcik-makcik ni kan, rumah kan lawa-lawa. Lawa lah rumah aja. Hutang ustazah. Yolah, semua orang hutang jangan sebut. Payah nak beli cash 300,000 kan. Hutang. Dah berapa tahun dah ni beli dulu murah, buat pinjaman. Saya perhatikan. Sebab pinjaman dulu tak ada Islamic loan. Betul tak? Jadi, ustazah macam mana saya tinggal 2 tahun je lagi. Memang beli dulu tak ada bank Islam, tak ada Islamic loan. Jumhur ulama muzakarah fatwa sebut sekarang dah ada Islamic loan, wajib tukar, wajib, bukan pilihan. Ustazah, kalau saya tukar dah, cuba dah nak tukar, nanti jadi tinggi sikit bayar daripada sekarang sebab refinance balik. Kalau sekarang sekian nanti naik sikit, macam mana tu ustazah? Kalau kira macam saya tak tukar tapi bayar je, bagi buat sedekah je, niat nak bersih, tak boleh. Sebab sekarang tengah bayar lagi. Kalau dah habis bayar dulu ustazah, memanglah masa tu tak ada. Sekarang buat sedekah niat nak bersihkan harta, boleh? Boleh. Subhanallah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dah rasa takut dah pula kan. Kemungkinan sebab kita beli harta kita itu dengan konvensional. Tanya anak-anak kita, beli kereta baru nak raya ni guna Islamik ke konvensional? Ingatkan anak-anak muda, saya pergi ke bank kan, ada kawan saya pergi bank, ustazah tolong pesan lah, sebab ramai lagi orang muda tu, utamanya orang Islam kita pilih konvensional. Satu, cepat, proses loan lagi cepat daripada Islami. Yang kedua, dia kata lagi rendah interest. Adalah alasan-alasan dia. Bila guna buat jual beli campur dengan riba, sepanjang tu tak barakah. Kereta bukan nak guna 2-3 hari. Mungkin itu sebab keluarga jadi tak bahagia. Masalah bertimpa-timpa. Anak masalah. Hidup tak tenang. Semayang tak nikmat. Zikir tak rasa apa-apa. Hidup desah gelisah. Sebab hidup dengan harta yang bercampur dengan riba. Masya Allah. Nampak benda tu remeh kan?
tapi semua akan dihisap oleh Allah. Yang haram akan diazab, yang halal akan dihisap. Jadi itu jelas-jelas haram lah tu riba tu. Dalam khutbah terakhir Rasulullah sendiri, Rasulullah masuk bab riba. Khutbah terakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Nak kata antara intipati khutbah terakhir pesanan penting, diharamkan kepada kamu riba, maka Rasulullah kata bermula pada hari ini menghentikanlah semua jual beli riba. Berhati-hati kita. Kemudian kesilapan yang ketiga yang biasa dilakukan di bulan Ramadan ialah tidur berlebihan. Nak bagi tahu hadis yang selalu kadang orang sebut tidur orang berpuasa itu ibadah. Di sebahagian ulama kata maudhu', hadis rekaan. Ada yang kata dhaif jiddan. Dhaif sangat-sangat. Jadi kita tak boleh dah sebut, sebab tu kita tak dengar dah sekarang kan, sebab ulama-ulama kita dah tegur. Yang orang sebut tidur orang yang berpuasa tu ibadah. Itu yang dia tidur pagi, dia bangun zuhur, dia sambung tidur. Kau jangan cakap aku ni tak buat ibadah. Dan ingat senang kau nak tidur tu dia cakap. Kan? Susah nak tidur Cuba kat macam mana tu kan, dapat leno, dapat pahala dia cakap. Dia pegang yang tu lah. Yang nak disebut tidur ni boleh dikatakan ibadah tidur macam ni lah ibu-ibu sekalian. Contoh, dah tadarus tu kan, niat masuk ke surau, lepas tu niat iktikaf. Boleh niat iktikaf dia surau. Surau yang sama fungsi macam masjid, kecuali tak solat Jumaat saja, boleh niat iktikaf. Saya baca dalam kitab ni, saya baca juga dalam kitab ni ditulis oleh mantan Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad ni, mantan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kemudian saya rujuk juga tulisan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang perbincangan yang hangat. Biasa nak masuk bulan Ramadan, boleh tak niat iktikaf di surau? Betul tak? Sebab ada yang kata ustazah surau sikit, sedangkan ahli surau ni kan main lagi buat makan lah, buat itulah. Sebab masing-masing kata nak pergi masjid. Sebab apa? Masjid lah baru boleh niat iktikaf, nak dapat pahala iktikaf. Jadi disebutkan iktikaf boleh dua tempat. Yang pertama masjid, yang kedua surau. Syaratnya surau ini fungsinya macam masjid. Maksudnya ada jawatan kuasa, ada solat fardu 5 waktu, ada azan. Tapi ada surau, kalau yang kecil-kecil sangat, dia ada azan maghrib isyak je. Zuhur tak ada, kadar subuh tak ada. Macam surau ni surau yang besar, betul kan? Surau ni dia ada jawatan kuasa, ada pengurusan apa semua macam masjid. Beza dia tak ada solat Jumaat saja. Maka kita niat, tak payah, kita bukan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, tapi kita niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Niat macam tu je. Subhanallah. Jadi daripada awal tadi tu masuk niat i'tikaf tak? Sama-sama kita niat i'tikaf ya. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Daripada awal sampai balik nanti, walaupun tak ada wuduk, walaupun kita nanti rehat baring-baring je pun dapat pahala i'tikaf tanpa henti. Masya-Allah. Jadi jangan, itu antara kesilapan salah faham kita umat Islam lah. Jadi itu masuk yang ke berapa tu? Yang keempat. Nak sebut pasal tidur berlebihan, contoh, kita datang surau. Masa tadarus, kita pun tersenggut-senggut, kita pun cari tiang, kita pun lelap sekejap. Tidur macam tu dapat pahala. Sebab kita tidur daripada kelelahan melakukan ibadah. Faham tak? Tapi tidur pagi pergi Maidin, lepas tu sambung pergi Giant pula, lepas tu sambung tu pula, nak cari kasut je satu. Habis kedai dia pusing, nak cari baju warna sama, lu tu lagi payah. Kan satu keluarga nak cari baju sama, jadi payah hanya duduk matching-matching tu kan. Jadi penat tertidur, yang tu bukanlah tidur diberi pahala. Maksudnya kita lelap antara melakukan ibadah, ya Allah tidur sekejap baring kita kat belakang tu. Macam surau ni kan jarang tu. Jadi kita orang perempuan nak iktikaf jadi makruh. Sebab itu perbincangan ulama, bukan iktikaf siang, orang lelaki tak ada boleh, tak ada masalah. Tapi kalau malam, nak iktikaf malam, perempuan sebahagian besar pendapat lebih kuat, nak bermalam di masjid ataupun di surau, perempuan jatuh makruh. Itu pun kalau datang dengan suami. Sebab apa? Kita akan tidur di bawah satu bumbung dengan lelaki lain. Faham tak? Ada suami-suami orang lain. Jadi kurang manis. Jadi boleh timbul fitnah. Kok kita tidur beleka macam mana tak tahulah kan. Kok buah sangat tergolek pula masuk ruang lelaki.
Tiba-tiba berkoroh lah pula. Khoh makan sedap. Maksudnya begitu. Kan nanti tak leno pula tidur orang lelaki nampak orang perempuan bergolek tidur. Banyak benda nak kena jagalah. Sebab tu iktikaf ni sangat dituntut. Dia sunat muakkad dan bertambah sunat muakkad tu, bertambah besar tuntutannya 10 hari terakhir. Galakkan suami kita. Bang, awak ambil lah, awak pernah iktikaf yang paling afdal 1 hari 1 malam 24 jam. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW dalam kitab ni, puasa dan iktikaf ni, Masya Allah ada orang hadiahkan pada saya. Saya selama ni tak ada bagi perhatian sangat pada ibadah iktikaf, tapi bila dia khusus bincang, jumpalah satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan iktikaf 1 hari, maksud 1 hari penuh ni, 1 hari 1 malam ni, Allah akan menjarakkan dia dengan neraka 3 parit. Kita pun bayang 3 parit kocik tu. Bukan parit taman kita ni. 3 parit ni Rasulullah kata 1 parit antara timur dan barat. Maksudnya hujung bumi dengan hujung bumi. Ui, besar. 3 parit 3 kali. Maksudnya jarak dia dengan api neraka. Masya Allah, dia takkan masuk api neraka. Jadi mungkin tahun ni yang ada suami bang, awak pergilah daripada pagi sampai malam, insya-Allah. Dah kalau dulu kursus 3 hari 3 malam boleh berpisah. Kan? Kadang seminggu masa suami kerja. Awak duduklah, pergilah iktikaf dekat surau tu, rumah kita tak jauh. Kalau awak rasa rindu, awak mesejlah, saya datang jumpa kat tepi pagar tu. Kau lah rindu sangat kan, tak boleh ni. Mari datang sentuh-sentuh ya bang. Rindu sangat. Kau lah macam tu, bila dah pencen melekat, tak boleh berpisah. Boleh ke bawa bantal? Boleh. Tidur orang iktikaf tu, dia tidur 3-4 jam, dicatat pahala. Macam biasa je. Kan datang pagi, lepas tu ni, dia sebab apa bila iktikaf 1 hari 1 malam, dia nak basuh, nak bersih, rasa boring, rasa nak keluar. Tapi hasil lepas daripada tu, tengok orang tabligh contoh kan, dia boleh berapa hari duduk. Dia tak keluar-keluar tu, dia siap apa semua sebab dia dah biasa. Boleh buat 1 hari, nikmat tu ya Allah tak boleh terucap, tak boleh terbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia rasa nak keluar, dia rasa ni, Ustazah iktikaf, masa iktikaf tengok WhatsApp boleh tak? Boleh. Jangan sampai ada mengumpat kau mengeji, tengok. Dah buat-buat tu kan, duduk situ dah habis tiang dah. Dia pergi kan, lepas tu bacalah hadis Nabi, bacalah sirah Nabi. Mungkin ada 2-3 orang duduk sama-sama borak, batal tak? Tak. Jangan campur maksiat je. Baca Quran, sehari iktikaf mungkin boleh habis 2-3 juzuk. Kan tidur pun dapat pahala. Allahu Akbar. Cakap bang 1 hari je awak buat. Saya bagi sokongan ni, saya pun dapat. Awak tak nak sekali? Tak apalah bang. Saya ada slot Samarinda nanti. Betul. Tak apalah bang, ada cerita saya tu. Orang perempuan tak kuat lah, kita bagi sokongan dekat suami. Lagi kalau ada cucu, ada anak kecil, mana boleh nak iktikaf. Okey. Jadi jelas ya, pasal tidur tu memang tidak boleh. Masya Allah. Tapi ada hadis Nabi tentang qailullah. Nabi sebut dalam sabdanya, Nabi kata bersahurlah. Sahur itu menguatkan ibadah waktu siang, iaitu berpuasa. Kemudian Nabi kata qailullah lah, tidurlah sedikit sebelum waktu zuhur, kerana ia menguatkan untuk ibadah malam. Sahur menguatkan ibadah siang. Manakala qailullahu, tidur sekejap sebelum waktu zuhur, menguatkan ibadah malam, iaitu qiyamul lail, tahajud. Dan hari ni kalau kita nak tengok kajian sains terhadap tidur beberapa minit, ni tidur 2 jam. Start pukul 11, bangun pukul 1. Qailul lahu, maksud dia sedikit daripadanya, bukan tidur lama-lama. Jadi tidur sedikit tu baru menempati sunnah. Ini dia pasang aircon, duduk dalam selimut, dia siap pesan tu siap pesan, jangan gangguan. Wan nak qailullah, start pukul 11. 11, 12, 1 kan. Itu dah banyak tu. Qailullah ni dalam setengah jam macam tu.
Kan dah biasa buat nanti ni, petang ni tengah hari ni dah kena buat latihan dah. Acik dah cuba, Ustazah tak nak lena. Acik kena cuba setiap hari konsisten 12.30. Acik duduk sambil-sambil zikir. Acik nak tidur tu sambil tengok telefon ke sambil baca Quran? Telefon patut tak lelap. Acik cubalah ambil tasbih sekejap, lelap lah. Cuba baca Quran sekejap, lelap lah. Kenapa Ustazah? Baca Quran zikir bawa ketenangan. Bila tenang kita rasa lali, kita rasa ni, jiwa kita rasa tenang. Tidur. Satu lagi sebab banyak dosa. Kan bila baca Quran ngantuk, baca telefon tak ngantuk. Tak apalah, tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang nak baca 3 kul sebelum tidur tu kan, keluar Allah tak sempat habis dah lena. Nak ulang 3 kali kan keluar Allah. Oi, dah lena. Dahsyat sungguh. Kalau tengok telefon setengah jam pun tak ngantuk. Okey. Jadi nak sebutnya, Masya Allah, Qailullah tu kalau kajian sains, tidur sekejap sebelum zuhur, dia punya khasiat tidur waktu itu, kebaikan dia, kualiti tidur waktu itu menyamai kalau 30 minit macam sejam lebih ataupun 2 jam tidur waktu malam. Dia punya bagus untuk sisa badan, untuk kerehatan badan, untuk kerehatan otak. Masa tu badan kita di-charge dengan optimum. Sampai Nabi kata dia menguatkan untuk qiyamul lail, untuk bangun tahajud. Jadi jangan tidur, jangan terlepas. Bukan saja-saja, dapat pahala yang besar. Masya Allah. Baiklah, kesilapan yang seterusnya. Tapi masa kita pun dah habis. Saya nak sebut, tapi bulan Ramadan ada lagi kan? Okey, iaitu bersahur secara berlebihan dan berbuka berlebihan. Kadang sahur beria makan 2-3 pinggan. Makan supaya tak lapar. Ini satu salah faham di kalangan kita. Jangan niat sahur supaya tak lapar. Salah. Kita sahur niat untuk kuatkan badan untuk ibadah. Bukan kata sekarang ni contoh orang jual produk. Produk ni kalau makan tak akan rasa lapar langsung, dia kata. Makanlah sekian-sekian tak rasa lapar ni memang okey, bukan rasa tak boleh, bukan kata tak boleh. Antara hikmah ataupun roh orang yang berpuasa untuk rasa lapar dan dahaga, bila rasa lapar dan dahaga itu diberi pahala. Faham tak? Rasa lapar penatlah sikit tapi tetap solat. Rasa lapar lah, tak larat lah tapi tetap zikir, tetap baca Quran. Tingkatan ataupun nilai ibadah tu semakin tinggi. Sebab apa? Kita buat ibadah dalam susah payah, dalam penat, dalam mengantuk. Masya Allah. Sebab itu para sahabat, kalau dia melalui puasa hari itu tak rasa lapar, dia akan kurangkan jumlah makan waktu sahur. Dia orang memang sahur sikit. Maksudnya di antara nikmat orang berpuasa rasa lapar dan dahaga. Itu nikmat. Sebab itu Nabi sebut, Nabi kata ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Pertama ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, apabila dia bertemu dengan Tuhannya, Masya Allah. Jumpa waktu malam dan bertemu bila kita mati besok. Hasil daripada puasa kita yang sebenar. Sebab itu puasa orang-orang soleh, puasa orang-orang alim, dia meminimalkan makan bersahur. Dia tak nak sampai tahap makan banyak-banyak boleh cover sampai 13 jam tu sebab banyak sangat makan tu. Dah buka puasa pun dah banyak. Lepas tu moreh pun dah banyak, tidur kekenyangan. Lepas tu bangun makan pula, memang tak lapar lah siang ni. Jadi hilang roh puasa tu. Jadi bila puasa kita dapat rasa bersama lapar. Raja pun rasa lapar, PM pun rasa lapar, menteri pun lapar. Anak sebut ni, orang kaya pun lapar, orang miskin pun lapar. Hikmah besar. Seluruh dunia umat Islam berkongsi satu rasa, iaitu rasa lapar di siang hari Ramadan. Tapi kita punya prinsip pula tak nak rasa lapar. Hari ni saya rasa lapar lah, esok saya rasa kena banyak lagi kot makan kurma. Dia punya matlamat tu, sahur tu, target tak nak rasa lapar. Itu dia antara kesilapan. Nikmatilah rasa lapar, barulah masa berbuka rasa nikmat. Kita kalau tak lapar, bawa kenyang, datang makanan yang kita suka pun dah rasa tak nak dah. Tapi makanan tu jadi sedap bila makan tengah lapar. Yang kedua, masa berbuka jangan berlebihan. Nanti kita mulalah tarawih tu kan, kiri, kanan, depan, belakang. Dah huyung hayang dah.
Mujur ada orang sebelah. Kalau tak memang terbalik lah tu. Sebab bila tempuh orang sebelah tu kan, terasa. Lepas tu mulalah cover buat-buat bergerak tu kan. Padahal dia terhuyung hayang. Sebab apa? Makan berlebih-lebihan sangat tu waktu berbuka. Berbuka kan, ambil nasi tak, walaupun lapar macam mana, ambil sikit je. Kadang satu senduk tak sampai. Cuba buat. Ambil sikit-sikit. Ya Allah, kenyang. Barakah. Kenyang. Ni dah ambil semua. Ya Allah, pergi buka puasa pula ni. Buat puasa, buka puasa taman ni kan. Ada macam-macam kuih. Semua kuih sebesar tu dia sumbat. Dia pun duduk nunggu. Lepas tu dia nampak orang sebelah. Ada kuih batik lah. Ambil mana? Tak ambil lagi kek batik tu satu. Bangun tu. Pesan kat sebelah. Jangan ni saya punya ni. Nak kata biar semua hidangan tu ada semua depan dia. Nak cakap macam tu, ya Allah. Bulan Ramadan, bulan untuk mendidik nafsu. Tapi ramai mana orang mengikut hawa nafsu berlebihan bulan Ramadan. Bukan didik nafsu, tapi nafsu lagi liar di bulan Ramadan. Sebab itu dibuat kajian dah ni setiap tahun ni. Pembaziran besar-besaran berlaku di seluruh dunia adalah bulan Ramadan. Jumlah makanan yang dibuang bila bulan Ramadan meningkat bertantan berbanding bulan lain. Hotel ke, kedai makan ke, apa-apa ke, rumah sendiri pun bulan Ramadan dah paling banyak buang makanan. Na'udzubillah. Rupanya Ramadan tak boleh didik nafsu, tapi lagi melayan nafsu, merajai nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya kira sekadar itu. Jadi berapa tu? 4. Tadi kan duk sebut sahur, saya nak sebut juga. Tak apa, kelebih sikit ni masa. Boleh. Antara kesilapan besar waktu sahur, iaitu sahur sebelum tidur. Orang lelaki ramai. Orang perempuan kot terikut tak tahulah ni. Dia sahur malam tu. Dia kata takut tak terkejut besok. Makan siap-siap lepas tu tidur. Memang tak terkejut sebab dia ni niat macam tu. Nak sebut sahur macam tu tak dikira sahur, tak dapat pahala sahur. Maksud sahur, perkataan as-sahru tu, sahrun tu maksud dia hujung malam. Anas bin Malik cerita, kami bersahur bersama Rasulullah, kemudian kami menunaikan solat subuh berjemaah. Lalu sahabat bertanya, berapa jarak antara sahur dengan solat subuh tu? Anas bin Malik kata, kira-kira 50 ayat bacaan Al-Quran. Jadi sekarang ni yang kita buat imsak 10 minit tu, itu anggaran 50 ayat Al-Quran lah tu. Jadi afdalnya tu. Tapi kita jangan salah faham, imsak tu adalah lampu kuning, bukan lampu merah. Lampu merah kena berhenti, lampu kuning boleh lagi. Kalau kita terkejut waktu imsak, ada 5 minit lagi subuh, boleh lagi makan, boleh lagi minum. Yang tak boleh sebaik dengan Allahu Akbar, azan tu kena berhenti teruslah. Ada makanan kena keluarkan. Ada yang cakap, ustazah, ada orang kata waktu azan tu boleh ngunyah-ngunyah sampai habis minum air. Jangan sampai habis azan. Tidak benar. Itu pendapat yang sangat lemah. Jadi dengar azan je berhenti terus. Jadi nak sebut amalan sahur sebelum tidur tu tak dikira sahur. Kenapa nak beratkan sangat sahur? Masya Allah. Antara hadis Nabi yang hasan, peringkat hasan ni, peringkat tinggi ni, kedudukan tinggi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bilakah waktunya Allah sangat memberi perhatian kepada doa hambanya? Sebab matan hadis tu disebut bukan afdal ke, bukan mustajab ke, tapi guna perkataan Allah sangat perhatikan. Allah sangat bagi perhatian. Allah bagi tumpuan kepada doa ni. Nabi kata pertama setiap kali selepas solat fardu. Lepas solat fardu antara waktunya doa yang makbul. Jangan miss doa lepas solat fardu. Macam mana pun kita sibuk, macam mana pun nak cepat, sekurang-kurangnya doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab doa itu merangkumi segala-galanya. Maksud apa? Ya Allah, berikanlah hidup kami ini baik bagi pandangan Allah. Dan jadikanlah kehidupan akhirat kami baik, iaitu syurga Allah. Wa qina azabannar, mohon selamat daripada api neraka. Dan memang ini Nabi pesan pun di dalam bulan Ramadan. Nabi pesan dalam khutbah terakhir bulan Syaban, perbanyakkan minta 2 perkara, syurga Allah dan bebas api neraka. Ulang banyak-banyak kali doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya-Allah. Jadi nak sebutnya Nabi kata yang pertama
Doa yang sangat Allah bagi perhatian tumpuan setiap kali lepas solat fardu. Yang kedua, Nabi kata, setiap kali waktu kamu bersahur. Sahur. Kan kita ada waktu imsak tu, masa tu janganlah isi membebel ke nak sambung balik tadi, kejut tak bangun tu. Contohkan kejut suami tak bangun-bangun, susah sangat anak. Masuk makan sahur tu pun dibebel-bebel, lepas dah makan tu pun sambung lagi. Rugi. Hari-hari mak nak kejut. Kalau mak tak ada ni, poso tak semua ni. Kalau esok mak mati ni, tak tahulah apa yang berlaku ni. Panjanglah mak tu bebel. Jam loceng dah bunyi apa semua. Lepas tu ni sayang. Waktu itu waktu yang mustajab doa, iaitu waktu sahur. Kalau ada waktu imsak, ibu-ibu sekalian, masa tu ambil masa duduk atas sejadah, zikir banyak-banyak, doa, nak minta apa? Suami soleh. Suami bukan suami soleh yang lain, suami yang ada tu lah jadi soleh. Maksudnya minta anak jadi ni, nak minta rezeki, nak minta harta, nak minta apa, mintalah. Ustazah, boleh ke minta dunia? Memang dunia Allah punya kot. Kita orang Islam, kita yang paling berhak minta dengan Allah. Tak payah malulah, ya Allah nak beli kereta ni lah ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rumah ya Allah. Dapat semidi pun jadilah. Minta semidi tu contohlah kan. Ya Allah, itu waktu yang mustajab doa, iaitu waktu sahur. Itu hadis Nabi di peringkat hasan, Masya Allah. Peringkat hadis yang sangat tinggi. Jadi jangan abaikan. Dan lepas itu ramai juga kesilapan lepas sahur, dia tidur, tak pergi solat berjemaah waktu subuh. Dalam satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang solat isyak berjemaah, kemudian solat subuh berjemaah, dicatat baginya pahala sepanjang malam. Masya Allah. Jadi kena kuatlah ibu-ibu sekalian. Suami tu kena bagi galakan. Memang betul tak lepas sahur ngantuk? Ngantuk dahsyat lepas sahur. Sebab tak biasa bangun awal kan. Dahsyat ngantuk, tapi kena kuat. Alang-alang dah bangun sahur, suami isteri pergilah semayang berjemaah di masjid. Nabi sebut sekali lagi, saya ulang, barang siapa yang solat berjemaah waktu isyak dan waktu subuh, dua solat ni, dia dicatat pahala ibadah sepanjang malam. Cara mudah untuk dapat ibadah di bulan Ramadan. Jatuh pula malam Lailatul Qadar, umpama melakukan ibadah lebih daripada 1000 bulan. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi itulah beberapa kesilapan yang biasa dilakukan. Baru 5 kan. Jadi to be continue, ada 15 lagi sebab sebut 20 tu. 20 kesilapan. Jadi banyak lagi lah kesilapan yang perlu kita elakkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 5 tadi tu pun kita cuba jaga. Kita cuba elakkan berlaku di bulan Ramadan. Dengan itu saya mohon maaf salah dan silap daripada hajah-hajah ibu-ibu sekalian. Dan hajah ya sama-sama. Kita kosong-kosong. Hajah-hajah semua tak ada buat salah apa-apa pun dengan saya. Kalaulah ada yang tersalah ngumpat ustazah. Ustazah tu lambat. Contohlah apa-apa. Kiranya tak ada apa-apa, kosong-kosong. Takkan tuntut apa-apa di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, Allahu Akram, dan selamat memasuki gerbang pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin, subhanallah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.